Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah video ringkas untuk react ataupun respon ringkas kepada syubhat Ustaz Azmi. Sebelum itu kita bacakan dulu sebagai suatu perkongsian kepada para penonton tentang hukum hakam bahasa Arab, khasnya berkaitan dengan hamzah wasal. Ini adalah dari kitab Dalilus Salik, Syarah Alfiyah Ibn Malik. Kata Ibn Malik pada bait ke-939, lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu illa idza btudi bihi kastathbitu. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang sabiq, adalah hamzah yang mendahului awal perkataan, dan hamzah itu la yathbutu, hamzah itu tidak disebutkan, tidak disabitkan. Hamzah itu tidak dinutupkan, tidak disebutkan, tidak disabitkan, kecuali yakni disebutkan hamzah itu bila idza btudi bihi kastathbitu, kecuali sekiranya ayat ataupun jumlah itu dimulakan dengan hamzah wasal, bermula ayat itu dengan hamzah wasal, maka pada waktu itu dibunyikan hamzah ini. Contoh dia kastathbitu, diberi contoh. Jadi kalau kita mulakan ayat dengan istathbitu, kita hendaklah membaris bawahkan hamzah wasal ni. Istathbitu fi'il amr, yakni periksalah, tahqiqlah, double check lah. Ini maksud istathbit. Istathbata yastathbitu. Istathbitu, periksalah. Jangan main cakap je kan. Periksa dulu. Kalau kita jadikan istathbitu ini pada pertengahan ayat, ya ini dia bukan pada permulaan ayat, dia di tengah-tengah ayat, maka pada waktu itu kita gugurkan hamzah ini dan tidak lagi berbunyi, tidak lagi kita bariskan dia bawah istathbitu. Contohnya seperti ayat di depan kita ini. Kita bacakan kaf ini. Bila kita mulakan dengan huruf kaf, kastathbitu, hamzah ini tidak lagi berbaris bawah, tidak lagi kita bunyikan kastathbitu. Okay. Tapi kalau kita bermula, ayat kita itu bermula dengan hamzah ini, maka pada ketika itu kita akan baca istathbitu. Wahai kamu orang lelaki yang ramai, istathbitu, periksalah baik-baik apa kamu nak cakap, apa kamu nak sebarkan. Istathbitu. Contoh yang baik diberikan oleh Ibnu Malik. Jadi jelas. Jadi hamzah wasal ini adalah hamzah yang diletakkan pada awal perkataan. Hamzah itu disabitkan pada ibtida. Ketika kita nak memulakan ayat, nak mula bercakap dengan perkataan itu, pada waktu itu kita zahirkan baris dia. Seperti istathbitu tadi. Dan hamzah itu dihazafkan ketika dia dalam keadaan bersambung. Yang ni dia di tengah-tengah ayat. Kita baca kastathbitu. Kastathbitu. Kita tak bunyikan dah baris bawah tadi. Dengan makna ia dinutupkan, disebutkan ketika dia berada di awal perkataan, di awal kalimah, di awal pengungkapan. Dan ia tidak dinutupkan, dia tidak disebutkan, tidak dizahirkan pada mulut kita apabila ayat itu bersambung dengan yang lain. Contoh seperti istasbitu tadi. Kita baca istasbitu kalau kita mulakan dengan perkataan itu, dan kita gugurkan baris bawah itu bila dia menjadi ayat yang bersambung. Kita baca kastathbitu. Kastathbitu. Kenapa dinamakan dengan hamzah wasal? Dinamakan dengan hamzah wasal kerana hamzah itu didatangkan pada awal perkataan, supaya dia boleh berfungsi. Liyutawassala biha ila nutqi bisakin, supaya perkataan yang huruf mati itu kita boleh bercakap lah. Kalau perkataan itu bermula dengan huruf mati, macam mana kita nak sebut? Jadi nak bercakap mesti kena ada baris. Kaedah dia, ini satu kaedah yang penting untuk kita semua faham. Ini kaedah dia. Li'anna al-araba la tabda'u bisakin. Kerana Arab, bahasa Arab, orang Arab tidak bermula dengan mati, tidak bermula dengan baris mati. Wala taqifu ala mutaharrik, dan tidak berhenti dengan baris yang bergerak. Bahasa Arab tidak bermula dengan baris mati dan tidak berhenti, tidak berakhir dengan baris yang bergerak. Contoh, kita tengok dalam surah Al-Fatihah. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita berhenti di sini, kita sudah tidak membunyikan baris bawah mim. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim sebab kita waqaf. Kerana apa? Kerana bahasa Arab la taqifu ala mutaharrik. Bahasa Arab ini kita tidak berhenti dengan membariskan. Kita berhenti dengan mematikan baris dia. Jadi bila kita berhenti kat sini, Bismillahirrahmanirrahim, kita tak baca mim. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tak ada. Bila kita nak berhenti, kita matikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi kaedah dia tadi, bahasa Arab tidak berhenti dengan baris. Bila kita berhenti, kita tak bunyikan baris. Dan dikata, dan bahagian pertama kaedah tadi berbunyi la tabda'u bisakin, li'anna al-araba la tabda'u bisakin. Bahasa Arab tidak bermula dengan mati.
Contoh ayat ni, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin kan. Okey, hamzah wasal ni kan mati, tidak berbaris. Hamzah wasal ini kan tidak berbaris. Jadi bila dia mati, dia sukun, dia tidak berbaris, macam mana kita nak baca? Jadi Arab tidak bermula dengan sakin. Jadi fungsi hamzah wasal ni adalah untuk kita boleh memulakan ayat. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana Arab tidak bermula dengan baris mati. Arab bermula dengan mutaharrik, bermula dengan baris yang hidup. Sini pun Ar-Rahmanir-Rahim. Kita keluarkan baris atas bila kita nak mulakan ayat itu. Tapi bila kita nak sambung ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, hamzah, baris atas hamzah ni dah tak bunyi dah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Baris atas Ar-Rahman ni pun dah tak bunyi sebab kita sambung. Jadi sekarang mari kita dengar apa Ustaz Azmi cakap. Dia bagi yajuzut taklidu. Katanya kena baca sambung. Yajuzut taklidu. Syekh, dia ada dua pilihan. Sama yang lebih afdal sambunglah yajuzut taklid. Tapi kalau kita tak nak sambung, kita wakaf. Macam saya wakaf, saya berhenti di tengah-tengah. Yajuzu. Cuma ya kalau kita berhenti di tengah-tengah, maka at-taklid tu kita kena sebut hamzah wasal. Kita tak boleh sebut yajuzu taklid. Kita kena datang ke hamzah wasal. Yajuzu at-taklidu. Jadi dalam sebab tu dalam video tu saya wakaf, saya berhenti di tengah-tengah, kemudian saya masuk balik ayat tu, saya mendatangkan hamzah wasal yajuzu at-taklidu. Jadi ini tak ada masalah. Baik. Jadi Ustaz Azmi kata bacaan dia la yajuzu at-taqlidu adalah bacaan yang betul. Kerana apa? Kerana dia kata kita ada dua pilihan untuk membaca ayat ni. Yang pertama kita baca sambung, la yajuzu at-taqlidu, yang mana kita katakan itulah bacaan yang betul. Ataupun yang kedua boleh berhenti, boleh wakaf dan sambung. Jadi Ustaz Azmi pun bacalah la yajuzu at-taqlidu. Jadi dia berhenti di sini dan dia bermula balik di perkataan at-taqlid. Jadi dikeluarkanlah baris atas at-taqlid. Jadi mengikut kaedah tadi, li'annal araba la tabda'u bisakin, bahasa Arab tidak bermula dengan baris mati, maka betul lah Ustaz Azmi, betul lah Ustaz Azmi apabila dia berhenti dekat sini la yajuzu, lalu dia start balik, dia bunyikanlah at-taqlid. Kerana Arab tidak bermula dengan baris mati, mesti kena ada baris, start dengan baris. Jadi dia bunyikanlah baris atas pada at-taqlid. Pada bahagian ini betul lah, kalau sekiranya betul lah dakwaan dia sebenarnya wakaf. Tapi adakah begitu? Wahai Ustaz Azmi, seperti mana umat Islam baca surah Fatihah, seperti mana ramai kanak-kanak kecil baca surah Fatihah, orang awam baca surah Al-Fatihah, dan Ustaz berkata Ustaz orang awam lah, tak tahulah kalau Ustaz lebih rendah daripada orang awam kan. Sepatutnya kalau Ustaz kata Ustaz berhenti dekat sini, bacaan Ustaz adalah la yajuz, tanpa membariskan la yajuzu. Kerana apa kaedah ada tadi? Wala taqifu ala mutaharrik. Jadi Ustaz dapat satu kaedah ni je betul. Half truth lah Ustaz ni. Ustaz dapat half kaedah je betul. Tapi half yang lain Ustaz tak dapat betul. Bahagian kedua kaedah ni sebut bahasa Arab la taqifu ala mutaharrik. Yang ini bahasa Arab tidak berhenti atas baris. Jadi kalau Ustaz kata Ustaz nak berhenti dekat sini, bacaan Ustaz yang sebenarnya adalah la yajuz, bukannya la yajuzu. Lepas tu Ustaz start balik at-taqlid di sini. Kalau Ustaz membaca la yajuzu, maka itu menandakan Ustaz tidak mahu waqaf, Ustaz tidak mahu berhenti, malah Ustaz mahu sambung. Jadi bacaan sambung yang betul adalah la yajuzut taqlidu, tanpa membunyikan fathah pada hamzah wasal ini, kerana Ustaz sedang menyambung ayat. Kalau Ustaz berhenti, Ustaz akan membaca la yajuz. Jadi Ustaz start semula at-taqlidu, habiskan ayat. Itu baru betul wahai Ustaz Azmi. Berhenti pada yajuzu dekat sini akan menjadi yajuz tanpa membunyikan dhammah. Membariskan zu dekat sini adalah kesalahan dalam hukum waqaf wahai Ustaz Azmi. Membariskan zu di sini juga bukti bahawa Ustaz Azmi sebenarnya menyambung bacaan, bukan berhenti. Ustaz Azmi jangan kelentong. Keempat, kesimpulannya bacaan Ustaz Azmi tetap salah. Ustaz Azmi baca la yajuzu at-taqlidu. Kalau Ustaz Azmi dah bunyikan zu ni pada depan, maknanya Ustaz Azmi sedang menyambung bacaan, dan menyambung bacaan menggugurkan baris pada hamzah wasal. Bacaan yang tepat adalah la yajuzut taqlidu. Kalau Ustaz mengeluarkan juga fathah di atas ini, tandanya Ustaz bermula di sini. Dan kalau Ustaz bermula di sini, Ustaz tidak boleh membaris depankan yajuz. Ustaz mesti membaca la yajuz dengan baris mati, kemudian Ustaz start balik dengan at-taqlid, keluarkan baris fathah di atas. Sekarang mari kita dengar apa Ustaz Azmi nak cakap sekejap. Kita tak boleh bermudah-mudah meletakkan baris nahu, tak boleh.
Kalau tak, apa guna kita belajar kitab-kitab dari kitab kecil sampai kitab besar, daripada Matan Jurumiyah, naik Muhtasar Jiddan, naik kepada Qatrun Nada, naik kepada Kawakib, naik kepada Syarah Ibnu Aqil. Buat apa kita belajar kitab-kitab tu semua? Kalau kita kata meletakkan baris nahu sewenang-wenangnya tu tidak menjadi isu, buat apa kita belajar kitab-kitab tu semua? Tak payah. Wahai Ustaz Azmi, kami pun nak tanya jugalah, apa guna belajar kitab nahwu tinggi-tinggi tapi main bedal saja. Bukan cakap bedal, bila salah tak mengaku salah. Defend pula kesalahan itu dengan kesalahan yang lebih teruk. Wahai Ustaz Azmi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.